Assalamualaikum. Saya Cik Fakrul, penyelia bagi makmal projek ataupun EPR. Sebelum masuk, pelajar dikendaki menunggu pada ruang yang ditanda dengan jarak 1 meter mengikut SOP yang telah ditetapkan lah. Okey. So pada pintu masuk kita sediakan makmal projek menyediakan 2 pintu. So pelajar dalam mengikut arahan yang ditetapkan, iaitu pintu hadapan kita ada sediakan tanda anak panah untuk masuk dan pintu di sebelah belakang adalah untuk keluar. Barang-barang peribadi ataupun barang-barang yang tidak digunakan dalam kelas projek hendaklah diletakkan di atas rak yang disediakan. Okey, pelajar hanya dibenarkan duduk di tempat yang tidak ada tanda pangkap. Okey, dalam makmal projek ini terdapat 4 bilik, okey, iaitu ruang persediaan mesyuarat, stor simpanan barang-barang bengkel, bilik gelap, okey, bilik gelap 2 dan juga stor simpanan barang-barang robot. Okay. Pelajar hanya dibenarkan menggunakan bilik gelap 2. Untuk penggunaan bilik gelap ini, maksimum pelajar yang dibenarkan untuk memasuki bilik ini hanyalah 6 orang sahaja. Okay, seperti sedia maklum, di atas meja saya ni terdapat mesin grinder, drill, iron. Okay. Untuk penggunaan barang-barang seperti di atas meja ini, pelajar-pelajar perlu mendapat kebenaran khas daripada penyelia makmal. Okay. So, setelah mendapat kebenaran, penggunaan alat ini mestilah dipantau oleh supervisor masing-masing dan pelajar perlu menggunakan PPE yang disediakan. Okay, untuk menggunakan bilik gelap ni, pelajar perlu memakai yang pertama apron, okay, yang kedua mask dan yang ketiga glove. Okay. Pelajar masuk dalam bilik ni, perkara pertama yang dia harus buat adalah menghidupkan kipas exhaust. Okay. Ada 2 switch yang disediakan di sini. Pertama dan yang kedua. Okay. So kita akan lakukan step untuk hatching. Okay, untuk mengendalikan mesin hatching ni, para pelajar hendaklah menanggalkan barang-barang yang terdapat pada diri. Untuk menggunakan mesin hatching ni, pertama sekali haruslah onkan switch pada bahagian tepi ni. Tekan di sebelah bawah. Okey. Kemudian boleh nampak pada panel mesin hatching ni, ini adalah masa yang kita telah setkan, iaitu 2 minit, dan yang ini adalah temperature untuk asid ni. Saya ingin ingatkan kepada para pelajar, apabila membuka penutup mesin ni, jangan sekali-kali angkat dan letak di tepi ni. Okey. So, penutup ni haruslah berada pada bahagian tepi ni sahaja. Okey, bot yang hendak di-hatching, sama ada pelajar boleh lekatkan pada pemegang khas ini
Okey, dan haruslah guna alat ini dengan berhati-hati kerana ia amat lembut, okey, dan mudah patah. Okey, bot tersebut boleh kita letak pada bahagian ni. Okey, baru pelajar adjust kedudukan dia dan okey, setelah kedudukannya elok, masukkan ke dalam mesin dan pastikan bahagian yang hendak di etching menghadap ke hadapan bahagian sini. Ini yang bahagian hadapan. So lintah yang hendak di etching hendaklah duduk pada bahagian ini. Okey. Kemudian masukkan pemegang ni dan sandar pada mesin. Kemudian tutup. Untuk membolehkan mesin ini beroperasi, pelajar hanya perlu menekan button yang bertanda U ataupun telah ditanda ni press here. Okey, dan tekan dan mesin akan beroperasi. Tunggu sehingga mesin berhenti. Okey. Setelah mesin berhenti, kita akan bilas bot yang kita etching tadi ke dalam ruangan yang disediakan, iaitu sebelah sini. Okey. Sebelum bilas, sila pastikan water treatment beroperasi. Okey. Sekiranya water treatment ini tidak beroperasi, pelajar hanya perlu menekan button run yang disediakan di tepi ni. Okey. Dan biarkan dia beroperasi. Terdapat satu lagi button yang disediakan pada rotor spray ni. On dahulu button tersebut. Okey. Dan air akan keluar pada bahagian ini. Okey. Buka penutup rotor spray. Ingat, perlu angkat macam ni je. Okey. Angkat bot tadi yang telah di etching. Okey, sejatkan dulu. Kemudian barulah masuk ke bahagian ruangan ni. Okey. Okey. Setelah selesai bilas, barulah bot tersebut kita boleh pindahkan ke dalam tray yang disediakan untuk kita tanggal. Okey. Dan barulah kita boleh bilas sekali lagi ke dalam tangki. Setelah menggunakan bahagian yang kita bilas tadi, jangan sekali-kali lupa untuk off balik switch pada bahagian bilasan tadi. Okey, di bahagian tepi ni, kalau kita lihat, disediakan satu tong yang dilabel dengan danger dan juga poison. Okey, tujuan tong ini disediakan adalah bagi memudahkan pelajar membuang sisa asid yang tidak digunakan ke dalam tong ini untuk dilupuskan. Okey, setelah selesai semua kerja-kerja tadi, glove yang digunakan hendaklah dibilas terlebih dahulu. Okey, dibilas terlebih dahulu dan kemudian keringkan glove tersebut dengan cara menyidai di atas sinki ni sahaja. Cara yang pertama, sila pastikan keadaan sekeliling bersih, tidak ada sisa-sisa asid yang tumpah di atas lantai, sampah-sampah telah dibuang. Okey, glove disidai dengan elok.
Switch pertama sekali exhaust fan di off kan. Okay. Kedua-dua exhaust fan di off kan. Dan juga mesin AC di off kan. Okay. Untuk water treatment, sekiranya air ataupun sisa dalam tangki tersebut banyak, pelajar tidak perlu offkan mesin ni. Tapi sekiranya didapati asid ni dah habis, pelajar bolehlah offkan switch tersebut. Okey, untuk penyimpanan apron selepas menggunakannya, okey, pelajar haruslah menyangkut apron ni di tempat yang telah disediakan di bahagian sebelah pintu keluar daripada bilik etching. Okey, untuk mask, untuk mask, pelajar hanya diberi sekeping seorang sepanjang semester. Sekiranya mask tersebut hilang ataupun kotor, pelajar dikendaki membeli sendiri. Untuk penggunaan makmal di luar waktu jadual, pelajar perlulah mengisi borang. Sebelum mengisi borang, pelajar perlulah melihat slot yang kosong di dalam borang yang terdapat di dalam fail yang disediakan di bengkel projek ini. Borang tersebut dah boleh didapati ataupun boleh dilihat dalam borang dalam fail ini, dan pelajar perlulah melihat tarikh yang ingin di-booking dan melihat slot yang kosong. So setelah dapati ada slot yang kosong, barulah pelajar boleh mengisi borang permohonan menggunakan kemudahan makmal bengkel. So pelajar bolehlah mengisi tarikh yang ingin di-booking ataupun ditempah dan juga masa. So pelajar perlu menulis nama lengkap dan juga nombor pendaftaran ahli kumpulan yang akan menggunakan bengkel pada hari tersebut, dan juga menyenaraikan peralatan-peralatan yang ingin digunakan. Contoh tadi yang saya bagi tahu, contoh grinder, drill, rebate. Dan borang tersebut hendaklah ditandatangani oleh penyelia masing-masing sebelum diserahkan kepada penyelia makmal. Setelah mendapat kelulusan daripada penyelia makmal, pelajar yang dibenarkan menggunakan bengkel tersebut akan diberi pas khas. Di sini saya ingin menerangkan sedikit peraturan ataupun larangan semasa berada di dalam makmal projek. Perkara yang pertama, barang-barang peribadi ataupun yang selain daripada barang-barang projek anda, barang-barang tersebut hendaklah disimpan di atas rak sebelum masuk. Yang kedua, sebarang makanan dan minuman tidak dibenar sama sekali dibawa masuk ke dalam makmal. Yang ketiga, pemakaian semasa berada di dalam makmal haruslah memakai pakaian yang sesuai. So kalau nak guna makmal, tidak dibenarkan memakai baju kurung ataupun kasut bertumit tinggi. Selesai, seterusnya, tidak dibenarkan sama sekali bergurau semasa mengendalikan sebarang peralatan ataupun mengganggu rakan-rakan yang sedang bekerja. Selesai menggunakan peralatan tersebut hendaklah dicuci sebelum dihantar ataupun dipulangkan ke tempat asal. Setelah selesai menggunakan bengkel ataupun makmal, meja kerja
haruslah bersih seperti sedia kala dan lantai haruslah disapu sekiranya terdapat sisa-sisa hasil daripada kerja-kerja anda. Okay. Sebelum meninggalkan makmal, kerusi hendaklah ditolak masuk